Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama untuk sambung pelajaran 21. Tajuk besarnya adalah keunggulan tokoh empat mazhab, yang mana pada kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan Imam Syafi'i, imam mazhab kita sendiri. Imam Syafi'i, nama penuhnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Okey. Bin Syafi'. Jauh ke atas sana. Nama yang diberi adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi', tapi digelar dengan Syafi'i, iaitu nisbah kepada datuknya yang atas. Baik. Hidupnya ialah pada tahun 150 Hijrah. Hingga 204 Hijrah. Kalau senang nak ingat, Imam Hanafi meninggal dunia 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah dan meninggal pada 204 Hijrah. Kunyahnya ialah, gelarannya ialah Abu Abdullah. Kepribadian dia sanggup tinggal bersama kaum Arab Badui demi menguasai bahasa dan budaya Arab. Maknanya Imam Syafi'i walaupun dia merupakan orang Arab, tetapi antara usaha yang dilakukan untuk betul-betul memahami bahasa Arab ini, maka dia tinggal di kawasan pedalaman bersama dengan orang-orang Arab yang fasih bahasa mereka. Hasil daripada itu, maka Imam Syafi'i mempunyai kehebatan yang luar biasa dari sudut kemampuan bahasanya. Nanti kita akan lihat contoh bagaimana kehebatan bahasa yang ada pada Imam Syafi'i. Yang kedua, sanggup bermusafir demi menuntut ilmu. Dia merupakan orang daripada Mekah, pergi ke Madinah menuntut ilmu, lepas tu pergi lagi ke Iraq, merantau untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, tinggi sifat warak dan kuat beribadat. Ini dapat dilihat daripada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Guru tersohornya ialah Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dan juga Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji. Antara tokoh dalam mazhab Syafi'i ialah Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali. Ni Abu Hamid Al-Ghazali ni maknanya seorang yang kita boleh katakan tokoh dalam mazhab Syafi'i selepas daripada Imam Syafi'i itu. Maknanya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Abu Ishaq Asy-Syairani, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ini Imam Nawawi. Dan yang dapat disenaraikan di sini ialah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Sumbangan Imam Syafi'i, antara hasil karyanya ialah Ar-Risalah, dan Al-Musnad. Ini kitab besar yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Pengasasan mazhab berdasarkan kepada ijma', qiyas dan juga istidlal. Yang disebutkan di sini ialah selain daripada rujukan kepada Al-Quran dan juga hadis. Kita tak sebutkan Quran dan juga hadis kerana semua imam mazhab merujuk kepada Quran dan juga hadis. Cuma disebutkan yang agak kelainan di sini adalah dari sudut tiga perkara, iaitu ijma', qiyas dan juga istidlal ini. Murid yang terkenal ialah Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali itu merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula anak murid kepada Imam Malik. Baik. Seterusnya Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Ini juga merupakan murid kepada Imam Syafi'i. Mazhab ini tersebar di Mesir, Iraq, Farsi. Farsi ini kawasan Iran, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan juga sebahagian daripada India. Kerana sebahagian daripada India yang lain mereka bermazhab Hanafi. Imam Syafi'i ini sangat terkenal dengan cerdasnya, dengan bijaknya. Antara contoh, Imam Syafi'i mencatat segala yang diajar oleh Imam Malik di atas tapak tangan. Maknanya, bila saya mendengar seolah-olah Imam Syafi'i catat atas tapak tangan, kemudian terus dihafalnya. Dia menggunakan penulisan untuk
menjadikan dia mudah ingat dan dia ingat apa semua perkara yang diajar oleh Imam Malik pada hari itu, yang mana bila mana ia ditegur, dia dites lah, dia dicuba oleh Imam Malik, maka didapati bahawa Imam Syafi'i tidak ketinggalan walaupun satu daripada perkara yang diajar oleh Imam Malik pada hari itu. Kemudian yang kedua, diberi keizinan oleh gurunya iaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk memberi fatwa sejak berumur belasan tahun. Ini ceritanya sebelum daripada Imam Syafi'i merantau pergi ke Madinah. Sebelum tu Imam Syafi'i dah belajar di Mekah. Di Mekah dia telah pun mula terkenal. Di usia belasan tahun, Imam Syafi'i telah diberi izin oleh gurunya yang merupakan qadi bagi Mekah pada ketika itu iaitu Khalid Az-Zanji ini, Muslim bin Khalid Az-Zanji ini, untuk memberi fatwa. Tetapi dikatakan bahawa Imam Syafi'i agak mengelak daripada memberi fatwa kerana malu dengan gurunya. Yang ketiga, mampu menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Tengok, pada usia 7 tahun dah hafal Al-Quran. Ini bukan satu perkara yang senang, melainkan kepada orang yang diberikan kecerdasan yang lebih berbanding dengan orang lain. Kita lihat pesanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Satunya, Imam Syafi'i menyatakan orang yang nak dapatkan ilmu ini mesti lengkap 6 perkara. Nak dapatkan kesempurnaan ilmu kena lengkap 6 perkara ini. Pertamanya az-zakat. Apa dia zakat? Iaitu kecerdasan. Orang ini mesti ada cerdas baru dia dapat kuasai banyak ilmu. Yang keduanya al-hirsu, iaitu pemerhatian. Dia itu memberikan perhatian yang lebih kepada ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, al-ijtihad atau semangat atau kesungguhan. Kena ada semangat, kena ada kesungguhan. Kemudian dia kena ada apa lagi? Kena ada bulghah, iaitu bekalan atau biaya. Kalau terlalu miskin, sampai peringkat tak boleh nak membiayai pembelajaran pun, susah juga untuk mendapatkan ilmu. Yang kelimanya adalah mulazamatul ustaz. Hendaklah dia itu bermulazamah sentiasa panjang masanya bersama dengan gurunya, berteman dengan gurunya atau bersuhbah dengan gurunya. Perlu masa yang lama berdampingan dengan guru untuk menyedut sebanyak mungkin ilmu daripada guru tersebut. Dan yang keenam ialah tuluz zaman, masa yang lama. Perlu masa yang lama untuk menguasai ilmu. Tak mungkin dalam masa 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seorang itu mampu untuk menguasai banyak ilmu. Jadi perlu kepada perjalanan masa yang panjang untuk menuntut ilmu. Jadi inilah 6 perkara yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i kepada kita semua untuk kita menjadi seorang ulama, seorang yang alim di bidang kita sendiri. Maka hendaklah kita memenuhi kesemua perkara ini, 6 perkara ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula syair Imam Syafi'i. Syair Imam Syafi'i ini menggambarkan kehebatan bahasa yang ada padanya. Menggambarkan keupayaan bahasa dan ilmu yang ada padanya. Ini satu bentuk teguran atau pesanan Imam Syafi'i kalau kita berhadapan dengan orang jahil, berhujah dengan orang jahil, maka kita mesti ada pendirian yang tersendiri. Lalu disebutkan qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal jawaba li babi syarri miftah wasumtu an jahilin aw ahmaqin syarafun wa fihi aidan li sawnil irdi islah. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح. Maknanya, kalau mereka berkata engkau ini diam ketika mana engkau diserang, ditohmah, dikata ataupun diserang dengan perkataan oleh orang-orang yang jahil. Qultu lahum, aku menjawab kepada mereka, innal jawaba li babi syarri, menjawab bagi perkara-perkara yang buruk ini, miftah, ada kuncinya, ada caranya. Wasumtu an jahilin au ahmaqin, aku diam bila berhadapan dengan orang jahil dan orang bodoh ini, syarafun, merupakan satu kemuliaan. Wa fihi aidan, padanya juga, pada diam itu, li sawnil irdi islah, untuk menjaga
jaga maruah kita ni. Kalau kita bergaduh, berjawab, berbalas kata dengan orang jahil, nanti orang sangka kita pun jahil juga. Nanti orang akan sangka kita pun termasuk dalam orang yang bodoh juga. Jadi kalau berhadapan dengan orang jahil, berhadapan dengan orang bodoh, bagi dengan dia lah. Dia nak cakap apa, kita diam. Diam itu lebih bijak bila mana berhadapan dengan orang yang tidak berilmu. Lalu kata Imam Syafi'i memberi alasan kepada apa yang dikatakan ini, ama taral asada, tidakkah kamu melihat kepada seekor singa, tukhsha, dia ditakuti, wahya samitatun, sedangkan singa tu diam je, senyap je duduk singa tu, tapi orang takut dengan singa. Wal kalbu yukhsa, sedangkan anjing dipermain-mainkan. La umri ni satu kata-kata untuk menguatkan ayat saja. Wa huwa nabahun, sedangkan anjing itu menyalak tak berhenti-henti pun, orang main-main je dengan anjing itu. Orang tak takut pun dengan anjing itu. Jadi ia sangat berbeza dengan singa. Singa diam pun orang dah takut, anjing menyalak sepanjang masa pun orang tak takut, orang permainkan anjing itu lagi. Jadi begitulah kita, pendirian kita dalam berhadapan dengan orang yang tidak cerdik, orang yang jahil, maka kita tidak perlu banyak menjawab, kerana tak ada gunanya jawapan tersebut. Mereka tidak boleh memahami perkara itu mengikut landasan ilmu. Sebagai penutupnya, sila klik link di bahagian deskripsi di bawah video untuk jawab soalan. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.